Okay, now hari ini Mama nak cerita pasal bab 7, iaitu peningkatan tamadun India dan China. Bab 6, ingat tak kita cerita pasal tamadun Yunani dengan tamadun Rom. Now, bab 7 kita cerita pasal tamadun India dengan tamadun China. Okay, kita cerita pasal tamadun India. Okay, tamadun India ni dia punya location dia dekat mula-mula dia start dekat lembah Indus. Okey. Lepas tu lama-lama tu dia tukar kepada lembah Ganges. Okey. Lepas tu perkembangan so far roughly pasal tamadun India, uh, first dia apa? Dia ada Janapada. Okay, Janapada tu maksudnya kerajaan kecil. Dari Janapada dia jadi Mahajanapada, iaitu kerajaan besar. Dari kerajaan besar dia jadi Magadha, muncul kuasa paling penting. So pada zaman Gamada, Magadha ni dia ada tiga destinasi. Nanda, Maurya dengan Gupte. Excuse my pronunciation, but I'm sure you know lah. Nanti you baca, you tahu lah. Okay? Okay, untuk tamadun India ni, macam mana diorang buat perluasan kuasa dia orang sampai diorang boleh jadi besar kan? Okay. Apa perluasan kuasa yang diorang buat ni, dia ada bila dalam satu kawasan tu dia ada pelbagai kerajaan, so dia wujud persaingan. Awalnya diorang kembangkan guna secara fizikal, nak kembangkan empire diorang tu kan. Maybe diorang pergi perang ke apa, Mama pun tak pasti. Lepas tu lama-lama dia guna pengaruh agama. So diorang pergi ni, so orang pun ikut. Okay. Okay, macam Mama cerita tadi, dia punya cara perluasan tu, first dia guna fizikal, lepas tu dia guna agama. Okay, now, dari segi fizikal tu, contohnya, apa, dia berlaku pada zaman dinasti Maurya, lepas tu dari Gupta, lepas tu dia jadi Empire Nan. Okay, lepas tu, dari situ, dia guna agama. Lepas fizikal tu lama-lama dia pandai dia guna agama. Apa yang diorang buat pada dinasti Maurya ni, bawah pemerintahan Asoka, dia gunakan cara ni untuk luaskan kuasa. Okay, rules dia dilukis pada tiang batu yang dinamakan Asoka. Okay, bawah Asoka ni dia ada Buddha juga, Buddha yang bergiat. So dia explore, dia banyak luaskan kuasa dekat Tibet, dekat Nepal, dekat Sri Lanka. Yang mana ketua dia adalah nama Mahendra. Okay. Lepas tu masa zaman Gupta ni, Hindu ni dia memang minat puisi. Antara raja penyair yang paling famous adalah Kaviraja. Okay. Ini merupakan zaman keemasan Hindu lah. Lebih kurang macam tu, zaman Gupta ni. Okay. Untuk faktor-faktor perluasan kuasa tamadun India ni, apa yang diorang buat, diorang memang ada kewangan yang kukuh. Lepas tu diorang pun ada diplomasi keagamaan. Lepas tu diorang ada sumber manusia yang cukup, so diorang ada pentadbiran yang bagus. Okay. Lepas tu diorang ada kekuatan tentera, diorang ada dasar pemerintahan diorang tu raja yang tentukan. So ada ketua, satu ketua leader yang membentuk dia punya dasar pemerintahan. Okay. Okay, untuk tamadun Cina ni, dia lokasi dia dekat Sungai Huanghe. Okay. Perkembangan dia start daripada dinasti Qin first, lepas tu dinasti Han. Dinasti Qin ni, dia ketua dia adalah Raja Zheng, atau dikenali sebagai Maharaja Shi Huangdi. Beliau
yang menyatukan China. Lepas tu beliau menstabilkan bidang politik pada zaman tu. Okay. Lepas dari dinasti Qin tu, dia beralih kepada dinasti Han. Dinasti Han ni ketua dia nama Liu Ba. Okay. Juga dikenali sebagai Maharaja Guangzhou. Okay. Dia ada dua zaman, iaitu zaman awal dan zaman akhir. Zaman awal pusat dia dekat Chang'an. Zaman akhir pusat dia dekat Loyang. Okay. Okay, tamadun Cina ni dia memang famous pasal pendidikan. Okay. So itu adalah sekarang Mama nak cerita pasal perkembangan pendidikan je. Tadi Mama cerita overall perkembangan kan. Sekarang kita nak fokus kepada pendidikan. Okay. Mama cerita pasal tahap sistem pendidikan dia. Apa matlamat pendidikan dia pada dinasti Han dengan dinasti Qin, apa yang berlaku. Lepas tu Mama cerita perkembangan Confucianism diorang. Okay. So dari segi tahap pendidikan ni, kita ada 3 tahap, iaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Okay. Pendidikan rendah ni biasanya dia cuma hafal tulisan dan tak perlu buku suci. Okay. Tak perlu faham buku suci tu. Dia hafal tulisan dengan buku suci tu, tapi dia tak perlu faham. Okay. Peringkat menengah pula, dia banyak tulis karangan dan sajak. Okay. Untuk peringkat tinggi, dia banyak terjemahan dan diorang belajar tanggungjawab diorang sebagai rakyat. Okay. Itu 3 tahap sistem pendidikan tamadun Cina. Okay. Apa matlamat pendidikan diorang? First, diorang nak pupuk nilai moral etika. Okay. Lepas tu, diorang nak bezakan golongan elit dengan golongan rakyat biasa. Okay. Diorang nak kekalkan Confucianism tu, the ideologi Confucianism tu. Lepas tu, diorang nak lulus exam awam. Dia macam kita nak lulus SPM. Macam tu. Okay. Lepas tu pada zaman dinasti Han ni, Cai Lun dia cipta kertas. Dan pada zaman dinasti ni juga, diorang tekankan pasal Confucianism. Okay. Tadi dinasti Han. Now, dinasti Qin. Han Feizi ni dia mengutamakan undang-undang yang tegas. Maharaja Shi Huangdi ni dia menyeragamkan sistem tulisan. So dalam subtopik dinasti Qin ni, kita kena ingat Han Feizi dia utamakan undang-undang yang tegas. Maharaja Shi Huangdi dia utamakan seragam sistem tulisan. Okay. And last kali perkembangan sistem pendidikan diorang yang berkaitan dengan Confucianism. Ada 2 karya yang famous, iaitu Lun Yu dan Analek. Okay. Okay, dah habis. Kita jumpa bab 8.